hujan. Tahu apa yang paling suka ketika hujan ni? Salah satunya ni, kat depan kamera kau ni, apa ni? Pokok, tumbuh-tumbuhan suka apabila hujan. Jadi jangan kamu pentingkan diri sendiri. Bila hujan kamu mengeluh. Okey? Ada yang memerlukan. Dan yang memerlukan tu pula kita perlukan. Kalau tanpa pokok dekat depan ni, ni rumput dekat tanah ni, ni dia adalah oksigen yang kita respirasikan sekarang ni ketika kamu sedang menonton video sekarang. Jadi kamu kena berterima kasih kepada pokok ni, terima kasih kepada hujan, terima kasih kepada Tuhan. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua para pelajar cikgu sekalian. Okey. So pada hari ini kita akan menyambung sesi PDPR kita, iaitu berkenaan dengan subtopik 2.2 keperluan nutrien oleh tumbuhan. Okey. So cikgu nak tanya kamu ni, alright? Adakah tumbuhan perlukan oksigen? Okey, next kita tengok OP kita macam biasa. OP kita pada hari ini adalah 2.2 keperluan nutrien oleh tumbuhan, iaitu 2.2.1. Kami akan dapat menjelaskan dengan contoh fungsi makronutrien dan mikronutrien kepada tumbuhan. Ada dua perkataan di situ, makronutrien dan mikronutrien. Dan juga 2.2.2 kita akan go through. Kami akan dapat menjalankan eksperimen untuk mengkaji kesan kekurangan makronutrien kepada tumbuhan. Alright. So kita sambung dengan buku teks digital kita macam biasa. Okey, so kita tengok di sini selain manusia dan haiwan, tumbuhan juga memerlukan nutrien yang tertentu untuk pertumbuhan, perkembangan dan pembiakan. Okey. Nutrien yang diperlukan oleh tumbuhan dapat dikelaskan kepada dua kumpulan, iaitu makronutrien dan mikronutrien. Macam inilah guys. Makro adalah banyak, manakala mikro adalah sedikit. Okey. Macam kita juga, kita ada nutrien yang kita perlukan dalam kuantiti-kuantiti yang tertentu. Okey. So, nutrien yang diperlukan oleh tumbuhan, makronutrien dalam gambar rajah 2.7 di situ, dan juga mikronutrien. Nutrien yang diperlukan oleh tumbuhan dalam kuantiti yang banyak. Nitrogen, magnesium, oksigen, fosforus, kalsium, karbon, kalium, sulfur, hidrogen. Dan mikronutrien adalah kuantiti yang sedikit, iaitu boron, molybdenum, ferrum, mangan, kuprum dan zinc. Okey. Jadi bagaimana tumbuhan-tumbuhan mendapatkan nutrien-nutrien ini? Alright. Kamu kena tengok di atas mana tumbuhan tumbuh. Okey. Kalau dia tumbuh di atas tanah, dalam tanah lah nutrien-nutrien itu. Katakan dia tumbuh dalam bekas hidroponik kamu, maka daripada air itulah sumber nutrien tumbuh-tumbuhan tersebut. Okey. So kita tengok makronutrien ni dia. Makronutrien ialah unsur atau mineral yang diperlukan oleh tumbuhan dalam kuantiti yang banyak. Nombor satu adalah nitrogen dekat situ. Nitrogen, okey. Banyak nitrogen berada di luar sana. Almost 71%, 71% adalah nitrogen sahaja, okey, di atmosfera kita, di atmosfera bumi. Alright. Tetapi kamu kena tahu, tumbuh-tumbuhan tidak dapat menggunakan nitrogen secara direct. Okey, secara direct dia tidak boleh menggunakan nitrogen yang ada dekat atmosfera bumi itu secara direct. Nitrogen tu perlu ditukarkan, okey, ke dalam nitrat, diserap ke dalam tanah, dan di dalam tanah of course ada akar tumbuh-tumbuhan. Akar akan menyerap nitrogen ataupun nitrat ini untuk kegunaan tumbuh-tumbuhan. So apa pentingnya nitrogen ni? Okey, tanpa nitrogen ni kamu tahu tumbuh-tumbuhan akan mati, kerana nitrogen digunakan berfungsi untuk mensintesis protein, klorofil, enzim dan asid nukleik. Okey, enzim, klorofil, paling penting klorofil lah. Untuk apa tu? Menyerap cahaya matahari. Kenapa pentingnya menyerap cahaya matahari? Untuk proses fotosintesis. Kamu kena tahu
Tanpa fotosintesis, tumbuh-tumbuhan tak ada makanan, tak ada glukosa, tak dapat berespirasi, tak dapat oksigen untuk kegunaan dirinya berespirasi, menyebabkan tumbuhan mati. Okey, selain daripada itu membantu pertumbuhan dahan dan daun, meningkatkan pengeluaran buah dan biji benih. Sangat penting nitrogen. Fosforus mensintesiskan protein dan asid nukleik, menggalakkan pembahagian sel untuk penghasilan bunga dan buah. Kalium mensintesis protein, menggalakkan bahagian sel tumbuhan, memperkuat daya ketahanan terhadap jangkitan penyakit. Magnesium, komponen penting dalam klorofil. Ini pun sama juga seperti nitrogen. Kalsium, tumbuhan perlukan kalsium, bukan kita je. Kita untuk tulang, tapi tumbuhan untuk mensintesiskan gentian gelendung semasa pembahagian sel. Okey, ini mitosis lah. Okey, semasa pembahagian sel, satu sel induk akan menjadi dua sel anak. Jadi kalsium memainkan peranan di sini dalam mensintesis gentian gelendung. Kemudian membantu pertumbuhan meristem, hujung pucuk dan akar yang kita telah belajar dulu. Meristem, hujung pucuk dan juga hujung akar. Akar ke arah graviti, menyerap air. Inilah makronutrien ataupun mikronutrien. Kemudian sulfur mensintesiskan protein dan klorofil, membantu perkembangan buah, menggalakkan pembahagian sel tumbuhan. Oksigen, ini yang pelajar selalu miskonsepsi. Tumbuh-tumbuhan tidak perlukan oksigen. Kamu silap. Tumbuh-tumbuhan perlukan oksigen untuk berespirasi. Okey, tanpa oksigen tu tumbuhan tidak dapat berespirasi dan mati. Okey, namun yang spesialnya, tumbuhan menghasilkan oksigen untuk dirinya sendiri, dan sakit baki oksigen tu akan diberikan kepada organisma lain, akan dibebaskan ke atmosfera bumi, yang mana kita sekarang sedang menikmatinya, alhamdulillah. Okey, terlibat dalam respirasi sel tumbuhan untuk menghasilkan tenaga. Tanpa oksigen, okey, macam kita, tumbuhan pun tak ada tenaga. Karbon hidrogen membina gula atau kanji semasa fotosintesis. Okey, membina selulosa. Selulosa ni apa dia? Selulosa ni adalah dinding ataupun komponen utama dinding sel tumbuh-tumbuhan. Selulosa ni lah yang menyebabkan dinding tumbuh-tumbuhan tu kuat, elastik. Okey, mikronutrien. Mikronutrien ialah unsur atau mineral yang diperlukan oleh tumbuhan dalam kuantiti yang sedikit. Kamu boleh tengok dekat sini. Kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 mikronutrien, iaitu boron, ferrum, kuprum, molybdenum, mangan, zinc. Okay, boron mensintesiskan klorofil dan dinding sel, membantu pembentukan buah dan biji benih untuk pembiakan. Kemudian ferrum membantu pertumbuhan bahagian pokok yang muda, membantu respirasi sel, terlibat dalam fotosintesis dan respirasi. Molybdenum mensintesiskan protein, membantu pertumbuhan tumbuhan. Mangan terlibat dalam fotosintesis dan respirasi, membantu pembentukan asid amino. Zinc membantu sintesis protein, pembentukan klorofil, membantu pembentukan daun. Ini adalah yang diperlukan dalam kuantiti yang sedikit. Alright, tumbuhan dia akan menunjukkan tanda-tanda kekurangan benda ni. Macam contoh kita stres, tak cukup makanan, tumbuhan akan tunjukkan secara fizikal dia. Alright, so itu di muka surat sebelah. Baik, inilah kesan kekurangan nitrogen, fosforus dan kalium terhadap pertumbuhan-tumbuhan. Nitrogen, fosforus dan kalium. Tengok di sini, jadual 5 menunjukkan kesan kekurangan nitrogen, fosforus dan kalium terhadap tumbuhan yang dan perbandingannya dengan tumbuhan yang mendapat kesemua nutrien tersebut. Kalau kamu tengok di sini, kita ada jadual 25 yang menunjukkan tumbuhan yang sehat dalam kolom yang pertama tu. Kamu boleh tengok bunga dengan buah dan daun dia hijau. Okey. Pertumbuhan-tumbuhan normal, batang kuat, daun di bawah bahagian atas kecil dan berwarna hijau muda. Daun di bawah besar, bahagian bawah besar dan berwarna hijau tua. Penghasilan bunga dan buah normal, tumbuhan akar normal. Manakala ini kekurangan nitrogen yang cikgu katakan tadi, kalau kurang apa implikasi dia kepada tumbuh-tumbuhan? Yang pertama, tumbuhan terbantut. Okey, daun lebih kecil, mudah gugur. Okey, batang tumbuhan lemah, daun di atas lebih kecil dan mudah gugur. Daun di bahagian bawah berwarna hijau pucat atau kuning, kurang klorofil. Okey, menyebabkan klorosis kat sini, berwarna kuning. Okey, penghasilan
bunga dan buah terbantut, pembiakan dia tak dapat dilaksanakan, kemudian pertumbuhan akar masih normal lagi. Okey, sebab nitrogen penting dalam penghasilan klorofil, fotosintesis, untuk proses fotosintesis dalam memerangkap cahaya matahari. Kemudian kita tengok ini sekiranya kurang fosforus. Kurang fosforus kamu boleh tengok di sini tumbuhan-tumbuhan terbantut, lambat membesar dan lambat matang, batang tumbuhan lemah, daun di bahagian atas lebih kecil dan berwarna ungu, daun di bawah berwarna ungu. Ini kalau kamu tengok simptom pokok ataupun tumbuhan berwarna ungu, ini kurang fosforus. Kamu boleh beli baja fosforus bagi tumbuh-tumbuhan itu untuk memulihkan keadaan tersebut. Daun di bahagian bawah berwarna hijau kebiruan, bergulung, dan tepi daun berwarna perang. Penghasilan bunga dan buah terhenti. Pembiakan dia terbantutlah, dan pertumbuhan akar dia merosot. Kamu boleh tengok dalam gambar ni. Okay, next, kekurangan kalium. Okay, makronutrien dan seterusnya. Ini dahsyat lah. Daun dengan tisu mati di tepi daun, tumbuhan terbantut mati sebelum matang. Okay, batang tumbuhan lemah, daun di bahagian atas bertumpuk perang, hujung bergulung dan klorosis. Daun di bahagian bawah layu dengan tisu mati di tepi daun, penghasilan bunga berkurang dan penghasilan buah terhenti, pertumbuhan akar berkurang. So, ekstrim bagi kekurangan kalium di sini. Okay, mati sebelum matang. Kalau kamu tengok, tiga-tiga makronutrien ni menyebabkan kesan yang, kalau dia kurang, menyebabkan kesan dan implikasi yang ekstrim kepada struktur komponen-komponen yang ada pada tumbuh-tumbuhan. Baik, seperti yang kita janjikan, kita akan go through eksperimen ini sepintas lalu. Tujuan dia untuk mengaji kesan kekurangan makronutrien nitrogen, fosforus dan kalium yang kita tengok tadi lah. So, boleh ubah dimanipulasi jenis larutan kultur dekat sini. Ni umpama kita menanam tumbuh-tumbuhan ni dalam larutan hidroponik lah. Kamu tahu kan sekarang ni sistem fertigasi dan sebagainya dah canggih dunia moden. Kemudian bergerak balas pertumbuhan-tumbuhan, isi padu, larutan kultur, saiz dan jenis anak benih semua kita malarkan lah. Cahaya dan juga suhu, faktor-faktor lain tu kita malarkan. So, kamu boleh baca radas di sini. Kamu boleh tengok juga bahannya. Alright, ni prosedur. Yang penting prosedur. Okay, kamu kena tengok Rajah 2.8. Dekat sini kita ada anak benih jagung yang ditanamkan ke dalam tabung uji di sini. Kemudian kita ada larutan kultur, sama ada dia lengkap ataupun tanpa nitrogen, tanpa fosforus atau tanpa kalium. Dan radas tu kita susun di kawasan tempat bercahaya yang sama lah. Okay, dengan berdekatan dengan tingkap. Udara masuk ke dalam larutan kultur pada setiap tabung uji selama 5 minit setiap hari. Okay, larutan kultur di setiap tabung uji ditukar sekali seminggu dengan jenis larutan kultur yang sama. Anda takut dia habis kan, sebab diserap oleh tumbuh-tumbuhan. Jadi kita tukar tapi dengan larutan yang sama, sebab kita nak tengok apa kesan dia. Selepas 2 minggu, pastikan dan catat keadaan anak benih dari segi saiz ketumbuhan, warna daun dan pertumbuhan akar. So, seperti dalam jadual yang cikgu nyatakan tadilah, kalau kamu tengok dalam pemerhatian ni, kamu akan dapat seperti dalam jadual yang kita telah bincangkan tadi. Okey, paling ekstrim adalah kalium. Kalau nitrogen kurang, menyebabkan dia kekuningan, klorosis berlaku. Kemudian kalau fosforus, menyebabkan dia kebiru-biruan, warna ungu. Alright, so kalau kamu dapat seperti yang di dalam teori yang kita telah bincangkan tadi, maka hasil eksperimen ini, hipotesis dia diterima. Jadi ini adalah soalan-soalan yang kamu perlu jawab sebelum kita buat eksperimen ni nanti, iaitu 1, 2, 3 dan 4 ni kamu jawab. Okay, dan juga praktis formatif 2.2. Alright, hantar ke dalam link yang cikgu akan bagi ke dalam grup nanti. Sekiranya kamu ada apa-apa soalan berkenaan dengan OP kita pada hari ini, message, jangan segan silu kontak cikgu, komen di bawah ini pun boleh. Okay, sekian, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih.